Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ucapan salam sejahtera saya kepada para subscriber saya, yang sejak daripada dulu hingga sekarang, dan juga pada yang baru join menonton video saya ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni ialah pada 11 Jun 2021, bersamaan dengan 30 Syawal. So hari ni ialah hari raya yang terakhir, maknanya untuk 30 hari Syawal lah. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat hari raya kepada sahabat-sahabat saya ataupun kepada subscriber saya di mana juga anda berada. Alhamdulillah, saya bersiaran sekali lagi, buat kali kedua, untuk sesi rakaman video peribadi saya, untuk tontonan semua lah. Saya sebenarnya masih lagi terkesan sehingga hari ini kerana pada awal Jun lepas, iaitu 1 Jun, saya telah menerima berita daripada seorang sahabat saya yang saya kenal rapat daripada masa saya belajar di IPTA dululah. Kalau ikutkan saya kenal dengan arwah ni pada semester yang ketiga macam tu lah, tahun yang kedua. Tapi masa tu kenal dalam kelas lah. Saya flashback balik lah memori saya. Saya teringat yang saya jumpa dia, saya ketawa tu bila dia sebut dia kata orang jahat mesti ketawa. Lepas tu saya mula rapat lah. Sampailah satu ketika bila dah jumpa satu kelas sama, masa tu kelas dynamics rasanya. Lepas tu dapat duduk rumah sama-sama, duduk rumah sewa sama-sama. Lepas tu macam tambah akrab lah. Tapi kebiasaannya macam tu lah. Bila rapat tu mesti ada sedikit pergeseran antara kami lah. Itu biasalah, perkara biasa. Bukan kawan sajalah. Maksudnya kalau anda ada berumah tangga pun benda yang sama akan berlaku lah. Tapi tak adalah sampai nak bergaduh bertumbuk, tak adalah. Tapi alhamdulillah lah, sebab saya kenal arwah ni macam bila saya dah kenal rapat dengan dia tu, saya dah ada satu sinar baru, harapan baru. Sebab saya sebenarnya memang dibesarkan oleh keluarga saya tidak duduk berjauhan daripada keluarga lah. Maksudnya saya bukan seorang anak yang nak kata Rizak cemerlang pun kira alhamdulillah lah, memuaskan. Cuma saya tak pernah duduk jauh daripada family. Jadi bila saya duduk jauh daripada family, bila dapat kawan ataupun sahabat yang macam arwah ni, jadi sedikit sebanyak bila berjauhan tu saya bersama dengan dia, saya bersyukur lah. Sebab ada rakan ketawa saya kat sini. Dan satu lagi saya teringat masa saya duduk di rumah sewa dulu, kadang-kadang bila free saya dah habis buat assignment, rehat apa semua kan, dia mesti datang bilik saya lah. Sembang macam-macam lah. Dia kata, "Ish, aku ada masalah itu ni." Bila dia cerita pasal masalah tu, saya gelak lah. Yelah, sebab kami ni berkongsi masalah yang sama lah. Jadi antara kami tu macam tak ada gap lah. Maksudnya kita boleh share benda yang personal macam tu lah. Saya cakap, saya ingat bila saya cakap dengan dia, "Apa masalah kau ni? Kau kalau ada masalah, kau pergi tidur dah lah." Lepas tu saya dia mengancam dia balik. Ya memanglah kau tidur. Lepas tu bila kau bangun tidur, masalah datang balik. Itu antara dialog saya dengan dia lah. Sampai satu ketika macam bila ada gap tu, bila nak hujung tahun tu lah, dalam rumah kami tu dia ada tim memasak lah. Katalah ada 9 orang kan, maknanya satu kumpulan tu ada 3 orang. Jadi rotate lah, 3 orang tu 3 kumpulan tu untuk memasak. Saya tim dengan arwah ni dengan seorang lagi kawan saya, Aziz lah nama dia. Yang dia ni masalah ni pula, dia ada masalah dengan Aziz ni.
Jadi saya sebagai orang tengah ni tak tahu macam mana nak rapat dengan dia. Masa mula masak tu tak ada masalah lah. Saya nampak saya dengan dia lah betul-betul masak kan. Sampai satu ketika bila hubungan dia dengan Aziz tu macam dah rapat, dah jauh sangat. Mengejut saya lah. Dia cakap, Norman, saya ingat, aku ingat hari ni aku tak masak lah. Start dia tak masak tu sampai habis belajar rasanya. Memang dia tak join lah. Saya masak sendiri dengan kawan saya Aziz tu. Terasa juga bila dia buat gitu kan. Kita rapat, bila jadi macam ada jarak tu, terasa jugalah. Sampai satu ketika tu bila dah macam tu, buat pertengahan projek, masing-masing kutuk. Saya jadi orang tengah yang rapat dengan dia ni macam mana aku nak cakap dengan dia ni lah. Dia cakap tak baik pasal ni, saya terima. Orang ni cakap ni, saya terima. Jadi benda yang tak baik tu saya nak gunakan sebagai positif untuk rapatkan dia orang balik. Tapi itulah, kita usaha. Sampai dah habis perbentangan projek masa diploma tu, subjek entrepreneurship macam saya lah. Lepas dah masing-masing tahu kelemahan masing-masing tu, nampak rapat dan diorang dah okey balik lepas dah tak bersama di UiTM. Balik di tempat saya belajar tu lah. Tapi itulah, saya pula masa tu lepas dah habis belajar tu dah tak kontak dengan dia dah. Jumpa sekali di Shah Alam. Masa tu bekerja sejak lah saya, sebelum saya sambung belajar di tempat lain lah. Tapi ingat jugalah banyak dengan dia ni sebab sebab saya belajar bahagian bidang kejuruteraan. Masa tu di tempat saya belajar tu memang ramai kawan lelaki lah. Tengok macam pelik kan. Tapi biasalah kejuruteraan memang bidang tu lelaki yang menguasai ni kan. Jadi memang kenangan banyak dia lah. Saya pun sejak daripada dia meninggal hari tu, hampir seminggu sampai hari ni lah, 4 hari bulan itu, masa birthday saya minggu lepas sampai ke hari ni 9 hari bulan. Lama dah saya tak update saya punya Facebook lah. Sebab saya update Facebook tu biasanya saya buat macam cerita-cerita kelakar semua kan. Post-post gambar kelakar, gambar troll apa semua. Jadi bila dia dah tak ada tu, walaupun masing-masing ada komitmen masing-masing sebelum dia meninggal tu kan, dia dah ada keluarga dan sebagainya, terasa juga bila dia dah tak ada ni. Sebab orang rapat dengan saya, dia beza dengan saya setahun aja. Kita ingat jugalah sebab tak sangka masa dia belajar sama dengan saya dulu, sihat dia, tak pernah ada sakit apa-apa. Cuma saya dengar berita yang 1 Jun tu, yang Aziz pun telefon balik. Maknanya Aziz dah kira rapat dengan dia balik. Terkejut lah sebab dia kena COVID kan. Kena COVID, positif, duduk rumah kuarantin dengan anak isteri dia. Lepas tu sesak nafas, besok meninggal. Sebab COVID varian baru ni bahaya. Jadi sebagai peringatan buat rakan-rakan saya, subscriber saya ni, so lebih baik stay safe. Duduk rumah, kalau tak ada hal penting tak payah keluar. Layan YouTube channel ke apa ke kan. Jaga kesihatan lah. Dan kalau perlu ambil vaksin, ambil lah. Saya pun insyaAllah akan menyusul kemudian. Jadi sebenarnya hari ni hari Jumaat, jadi saya rasa yang lebih baik kita musahabah diri balik lah. Okay. Yelah, kita bila jadi situasi macam tu, kiamat tu akan datang. Jadi bila sebut pasal kematian ni adalah merupakan satu permulaan hidup baru selepas ni. Dan kematian juga adalah merupakan satu petanda kiamat kecil untuk individu. Jadi apakah persiapan kita masa akan datang selepas ni lah. Saya tak boleh nak bayangkan lah. Kesian tu. Terkejut kawan saya dah meninggal kan. Jadi itu kawan,
Bagaimana dengan orang lain yang kematian ibu, kematian bapa, kematian anak, kematian isteri, kematian saudara mara. Kalau macam dari segi sepupu saya lah, yang tak ada rapat tapi kira akrab jugalah kan, selalu tegur. Yang tu meninggal tahun 2000 apa, 2015. Dia meninggal umur 35. Muda lagi. Tapi sekurang-kurangnya masa dia meninggal, ni cerita sepupu saya pula lah, adalah ditinggalkan harta pada anak dengan isteri dia lah. Dia memang seorang bapa yang bertanggungjawab. Itu pun meninggal baik rupanya, sebab ada nak hantar gambar kan. Meninggal dalam keadaan baik, jenazah sempurna lah, dan banyak benda bertanda-tanda baik dia terima kan. Itulah dia meninggal 35. Sahabat saya ni pula meninggal umur 40. Saya pula umur saya sekarang baru sambut hari lahir ni dah masuk 39 lah. Jadi kesihatan kena jaga. Rambut apa ni, maknanya kena sentiasa beringat lah. Kita sama-sama beringat lah. Jadi tujuan saya buat rakaman ni, saya nak buat satu tribute kepada sahabat saya yang meninggal tu lah. Sebab memang terkesan lah dalam diri saya. Nak cerita lebih pun, yelah benda tu terlalu peribadi kan. Jadi sekurang-kurangnya cerita ni dapat menggambarkan apa yang saya rasa sepanjang saya pernah berkenalan dengan dia lah. Sahabat saya ni lelaki, namanya Ahmad Husni bin Abu Hassan lah. Dah arwah dah. So sambil itu, sebenarnya Jumaat ni kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Okay, bukan saja kepada dia, pada kawan saya ni, pada kedua ibu bapa kita, kepada datuk nenek kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, dan tak lupa juga pada Rasulullah SAW, kaum-kaum baginda, para sahabat dan juga para nabi dan rasul. So dengan tujuan tu, dengan apa yang kita sedekahkan Al-Fatihah ni akan meringankan beban, ataupun sebagai tanda kita mengingati mereka sepanjang mereka berada dalam kita punya kenangan ataupun memori. Sekejap ya. Allahumma nawil bi kitabika basri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ihwana minal anbiya'i wal mursalin, salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'i wa tabi'i tabi'i bi ihsani ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawi kukirana ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sahabat-sahabat semua, subscriber saya, sekian saja dulu video untuk saya pada kali ini. InsyaAllah sekiranya saya ada berkelapangan untuk rakam video yang akan datang atau seterusnya, anda boleh ikuti dalam channel saya, Norman Hafizi Alfan. So jangan lupa tekan like, subscribe. Lepas tu anda share video saya sekiranya bagi manfaat pada insan lain. Dan sebelum saya terlupa,
sekiranya anda ada mempunyai kisah ataupun untuk berkongsi cerita dengan saya, sama ada cerita seram ke, cerita sedih ke, cerita gembira ke, so anda boleh hantar dalam email saya yang saya sertakan dalam description tu ya. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin. Stay safe, stay home, dan saya doakan anda agar sentiasa dalam perlindungan rahmat dan perlindungan anda sentiasa dalam perlindungan dan rahmat daripada Allah SWT, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.